Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari Isnin yang mulia ini kita dapat terus bersama menyambung lagi pengajian kita, perbahasan kita tentang fiqh. Nabi SAW tadi bersabda dan kita sebutkan tadi, barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepada dia, maka Allah akan berikan kefaqihan di dalam agama ini. Maksudnya adalah memberikan kefahaman di dalam agama. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita, maksudnya dengan kita mengikuti daripada pengajian kita ini, mudah-mudahan itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada kita. Sekian banyak sebenarnya yang kita dapatkan kurnia daripada Allah, baik itu daripada kesihatan, harta benda dan apa yang kita miliki. Itu nikmat besar daripada Allah. Tapi tanda Allah nak berikan kebaikan bukan dengan memberi kekayaan, harta, juga sekadar daripada kesihatan dan sebagainya, tetapi kalau kita nak tahu betul kita dapat kebaikan yang sebenar, ya, ini kurnia yang paling hebat daripada Allah. Kurnia kebaikan adalah diberikan oleh Allah kefahaman di dalam agamanya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apabila kita bahaskan tentang fiqh, perbahasan kita yang kita bahaskan daripada awal dulu, daripada permulaan sehinggalah sampai kepada hari ini, kita membicarakan masih lagi tentang bersuci. Ianya adalah merupakan daripada bentuk kebaikan yang Allah nak kurniakan melalui program ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sentiasa berada di dalam kebaikan, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini adalah sambungan sebenarnya daripada perbahasan kita pada minggu yang lalu. Di antara yang kita bahaskan adalah tentang hadas yang kita masuk kepada hadas besar. Hadas kecil kita dah tuntas, dah selesai kita bicarakan, sehinggalah dengan kita mengangkatnya dengan berwuduk, dan kita telah pun menunjukkan praktikal kaifiat berwuduk yang insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kemudian setelah itu kita bahaskan tentang hadas besar dan sebab-sebab seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Kalau ingat lagi lah, kalau tak ingat tolong ulang balik. Ada 6 sebab seorang itu dikira wajib mandi, atau kita sebut mandi wajib ni, orang yang wajib mandi. 5 itu memang dia wajib mandilah sendiri. Yang ke-6 tu dimandikan, iaitu apabila dia meninggal dunia. Jadi kalau ada daripada perkara-perkara tersebut, seseorang itu wajib mandi, kita dah sebutkan, ada 6 semuanya. Baik itu yang kita kata berhubungan suami isteri ataupun berhubungan kelamin, sama ada keluar atau tidak keluar mani, wajib mandi. Keduanya adalah keluar mani. Yang ketiga adalah akibat daripada haid, apabila seorang itu haid dan bersih daripada haidnya. Yang keempat adalah ketika melahirkan. Apabila melahirkan, maka wajib seorang wanita itu mandi. Dan yang kelima adalah apabila selesai daripada darah nifas. Dan yang keenam adalah ketika mana seorang itu mati, maka wajib dimandikan. Baik. Jadi kalau dah wajib mandi, bermakna kena mandilah, kan? Kita kata kena mandilah. Atau dalam bahasa Arab dia panggil al-ghusul, iaitu mandi. Jadi mandi ni pun maknanya kita menyiram tubuh kita ini dengan air. Sebab itulah alat mandi ni ataupun yang digunakan untuk mandi ini adalah air. Tidak boleh digunakan selain daripada air. Tak boleh. Mesti menggunakan air. Ya. Jadi meratakan tubuh dengan air, itulah ta'rif kepada mandi. Akan tetapi ketika mana dia bersangkutan dengan syarak atau syariat, maka rukun mandi ini kalau mudah untuk kita disimpulkan oleh para ulama, ada dua rukun
mandi, rukun. Rukun mandi wajib. Itu ada dua. Dua je rukun mandi wajib ni, tak banyak pun. Ya. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama, ya, adalah niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Baik. Jadi ini saja dua rukun mandi wajib. Niat ini mestilah, sebab apa? Nak bezakan dengan mandi-mandi yang lain. Kita ni mandi tak? InsyaAllah semua yang menonton ni mandilah insyaAllah ya. Walaupun ada juga antara orang-orang yang malas mandi. Kan? Ada. Tapi biasa orang normal ni dia akan mandilah apabila dia rasa atau hari yang baru, ataupun kita kata badannya kotor atau merasa tak selesa, maka kita akan mandi. Mandi itu mandi yang disebut dengan mandi kebiasaan atau adat kebiasaan. Maka dengan niat ini membezakan ibadat dengan adat. Jadi oleh kerana itu, niat ini adalah wajib, merupakan rukun daripada mandi wajib. Dan niat ini letaknya adalah di hati. Adapun melafazkannya adalah sunat. Meniatkan di dalam hati ketika perbuatan amal yang pertama dilakukan, serentak dengan itu maka diniatkan. Maknanya kalau kita mandi, apabila air disiramkan ke tubuh kita di bahagian mana pun, maka kita niat bahawa siraman itu adalah untuk kita mandi wajib, maka itulah niat. Itulah niat. Supaya siraman mandian itu adalah mempunyai niat yang khusus, iaitu untuk mandi wajib. Maknanya sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, boleh niat seperti itu. Atau sahaja aku mengangkat hadas besar, fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi niat tu kita letak dalam hati. Maksud kita mandi je, ni mandi apa saya ni? Saya mandi wajib ni. Maka dalam hati tu ada niat terdetik seperti itu niat. Maka mandi kita sudah pun apa kita pakai, telah pun terlaksana satu rukunnya. Rukunnya adalah niat. Baik. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau mandi, ada mandi pula, kita ni istilah orang ni ada macam-macam mandi. Ada mandi dia panggil mandi yang sempurna. Iaitu sungguh-sungguhlah mandi dia. Ada mandi dipanggil mandi mandi bunga. Ada mandi bunga, ada siram bunga, ada bunga mandi. Wallahu a'lam lah, biasanya sebenarnya ada orang kata mandi bunga ni untuk nak buang itu dan ini, tapi bagi saya orang yang mandi bunga ni sebab dia nak jadi wangi lah, insya-Allah. Kalau wangi ni, kadang orang kata kalau orang selalu tak berapa nak suka, mungkin badan dia berbau, mandi bunga baru wangi orang dekat, insya-Allah. Yang ketiga ada nama dia, ini orang muda-muda lah, dia panggil mandi cowboy. Mandi cowboy ni maknanya cucuk dah, selesai dah. Jadi ada pun mandi wajib, dia punya rukun mesti meratakan air ke seluruh badan. Maknanya seluruh anggota badan yang terbuka ini wajib dikenakan air, wajib disirami dan dikenakan air. Jadi inilah yang perlu untuk kita pastikan. Kerana apa? Kerana kalau tidak sempurna mandi wajib itu, bermakna seseorang itu masih berada di dalam hadas besar. Jadi apabila berada dalam hadas besar, bermakna dia masih terhalang melakukan ibadat-ibadat. Di antaranya dia tak boleh salat, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sentuh mushaf. Lagi, dia tak boleh untuk menetap di dalam masjid. Dia tak boleh di antaranya apa lagi? Ada 6 kalau sekiranya orang itu junub yang tak boleh untuk dilakukan.
Ada pun kalau perempuan yang haid, dia pun kena mandi wajib juga. Kalau dia tak mandi, masih lagi dia berada dalam keadaan kotoran haid, iaitu dalam keadaan masih berhadas besar, maka dia masih terhalang untuk melakukan 10 perkara. Dia lagi banyak, 10 perkara tak boleh buat. Termasuk di antaranya dia melalui masjid. Dia tak boleh di antaranya bersama dengan, kalau dia seorang isteri, bersama dengan suaminya selagi dia belum mandi wajib. Banyak sebenarnya. Sebab tu kena pastikan mandi wajib itu sempurna sehingga terangkatlah hadas besar itu, maka terlepaslah kita dah hadas besar dan dapat dan layaklah kita untuk, dan sahlah kita melakukan ibadah. Jadi sebenarnya dua je, simple, iaitu pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Baik, jadi itulah rukun mandi wajib. Hari ini insya-Allah saya akan tunjukkan praktikal mandinya. Sudah macam mana pula ni, tapi bukan dengan air, dengan kaifiat cara. InsyaAllah yang menonton ni boleh fahamlah insyaAllah dengan contoh itu insyaAllah ya. Baik, kerana memang ini rukunnya ada sunat-sunatnya, jadi insyaAllah dengan praktikal yang nak ditunjukkan ini, dia ada termasuk dengan sunat-sunatnya. Selain daripada yang kita sebutkan dua ni, selain itu adalah sunat-sunat mandi wajib ya, sunat-sunat mandi wajib. Baik, yang pertama, apabila seorang itu nak mandi wajib, maka apabila seorang itu nak mandi wajib, maka disunnahkan, dan bahkan ini satu yang perlu untuk dia pastikan, disunnahkan kepada dia pertama sekali adalah membasuh kepada tangan dan mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basuhlah pergelangan tangan ni. Satunya ulama katakan ada dua sebab. Pertama adalah kerana tangan ni adalah merupakan alat ataupun anggota yang pasti banyak digunakan di dalam meratakan air, iaitu dia gunakan untuk nak sapu, kadang-kadang dia nak cedok air tangan ni. Jadi tangan ni kena pastikan bersih terlebih dahulu. Bismillah, maka bersihkan tangan terlebih dahulu. Yang kedua sebab, ada hadis Nabi SAW mengatakan bila seorang itu bangun daripada tidurnya, maka apabila dia pergi ke bilik air, maka janganlah dia mencelup kedua tangannya ke dalam bekas. Ni kalau contoh dia bekas, dia celupkan tangan dia. Kan? Kerana apa? Kerana ketika dia tidur, kata Nabi, dia tak tahu manakah tangan dia mengayap, pegang apa. Mungkin yang dia pegang itu adalah kotoran atau lagi najis. Maka apabila dia masukkan dalam bekas, maka bekas itu akan terjejas. Kalau dia hanya kurang 2 kulah, bekas tu boleh jadi najis. Kalau dia lebih dari 2 kulah, tetap juga dia mengotori kepada. Jadi untuk Islam ni agama yang cukup menjaga kebersihan. Jadi yang lebih tepat, yang lebih baik adalah sebelum kita nak celup ke, atau kita nak gunakan kaedah mencelup. Sebab tak salah pun sebenarnya kalau kita pergi ke contoh ke kolah yang besar, atau kita kata kat masjid ada kolah besar, kita ambil sembahyang tu celup je sebab lebih dari 2 kulah, tak ada masalah. Okey. Tapi caranya mesti yang pertama basuh tangan dulu. Sebab dia bersih dulu, baru kita nak celup pun dah jadi tak ada masalah. Ya, jadi disunnahkan dengan sunnah yang kuat untuk kita mulakan dengan membasuh kepada tangan kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk memulakan mandi itu, belum mandi ya, dengan berwuduk terlebih dahulu. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ketika Nabi SAW nak mulakan berwuduk, Nabi akan membasuh kedua tangannya, kemudian Nabi berwuduk seperti wuduknya salat. Wuduknya untuk melaksanakan salat. Jadi wuduk yang kita dah praktikkan, itulah cara dia. Yang dimulakan dengan sunat-sunat je lah, samalah. Dah basuh tangan, bismillah, kemudian ambil air untuk kita berkumur-kumur dan memasukkan air dan menghembus air keluar daripada hidung. Jadi setelah kita dah basuh, bismillah,
Dah basuh, kemudian setelah itu kita kumur-kumur, kemudian kita istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Iaitu sunat-sunat wuduk. Setelah daripada itu, maka mulalah kita berwuduk, basuh wajah kita, kemudian basuh tangan kita hingga siku, kanan, kiri. Kemudian setelah itu menyapu kepala kita. Kemudian Adapun kaki ada dua cara yang diriwayatkan. Pertama, disempurnakan. Dah selesai dah kepala, lepas tu sunat lagi sela telinga kita ni. Kemudian setelah itu, minta maaf, kita ambil air dan kita basuh kaki kita dengan sempurna, maka kita sudah dikira mutawaddi', iaitu kita kira-kira sudah berwuduk dah. Sempurnalah sebab kaki pun selesai. Itu kaifiat yang pertama. Kaifiat yang kedua mengatakan setelah dah sapu kepala, dah telinga, kaki kita panggil tangguhkan dulu. Bila dah, lepas tu kita mula mandi, nanti last kali baru kita basuh kaki kita. Ini pun ada riwayat yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi ulama membagikan kepada dua keadaan. Ada mengatakan yang paling afdal adalah sempurnakan terus kaki tu. Sebab ketika mana Sayyidina Aisyah kata dia berwuduk seperti wuduknya solat, mana solat wuduk solat sampai kaki lah. Tapi riwayat mengatakan Nabi membasuh kaki setelah daripada mandi itu. Maka kerana di antaranya mengatakan Nabi keluar dari tempat mandi tersebut, yang mungkin apabila mandi air itu takung ke ataupun tanah yang tu, jadi keluar daripada itu lebih sempurna untuk dibasuh kaki. Tengok keadaan, kesesuaian dia. Tapi kedua-duanya dibolehkan. Jadi disunahkan sebelum mandi seseorang itu berwuduk dahulu. Selesai daripada berwuduk, maka mulalah dia nak meratakan air ke seluruh badan, nak mandilah. Baik. Maka cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, kalau mengikut riwayat, Nabi akan cedok air daripada bekas tersebut dengan tangan Nabi SAW. Kemudian Nabi akan letakkan di atas kepala. Jadi air itu diletakkan atas kepala, kemudian Nabi akan sela-selakan, dan Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Ni sebelah kanan saya ya. Jadi maknanya Nabi akan masukkan tangan tu dan ambil air, kemudian Nabi basahkan di sebelah kanan dan Nabi akan selakan. Masukkan air itu ke dalam, sela-sela, menyela rambut dan kepala Nabi sebelah dalam. Kerana beza di antara mandi wajib ini, diwajibkan untuk kita pastikan air itu kena hingga kepada kulit kepala kita. Dia beza dengan berwuduk. Berwuduk kalau kita ambil letakkan atas rambut yang atas ni pun dah sah dah, tak kena kulit pun tak apa, sah. Tapi kalau mandi, wajib untuk pastikan kulit-kulit kepala kita ini dikenakan air. Jadi cara dia, Nabi biasanya akan ambil air dan letakkan, dan Nabi akan selakan di sebelah kanan, kemudian Nabi ambil lagi, Nabi akan selakan di sebelah kiri. Sebelah kiri, dan setelah itu Nabi ambil dan Nabi akan selakan di sebelah tengah. Baik, ini di antara cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, kita tengok dulu, itu ikut daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian barulah Nabi akan menuangkan, maksudnya menuangkan air, mengunyurkan air, menyiram air ke atas kepala dan diratakan. Kemudian diratakan termasuklah muka dan wajah, untuk dipastikan semua daripada celah belahan muka tersebut dikenakan air semua. Masuk di celah-celah ni, di bawah hidung, di bawah sisai, di bawah daripada bulu-bulu yang ada, termasuk janggut ni, pastikan semuanya kena air, termasuk di bahagian dalamnya. Dia beza dengan wuduk. Wuduk, kalau kita dah wuduk, dah basah semua, kalau tebal tak perlu kena kulit. Tapi kalau mandi wajib, pastikan air juga kena kepada kulit-kulit, walaupun di bawah bulu-bulu yang lebat. Okey, jadi disiram, kemudian diratakan air semua kepala. Selesai. Boleh buat yang disunnahkan, buatlah 3 kali. Tadi dimulakan dengan kanan, kiri, tengah, kemudian disiramkan, kemudian diratakan, disiramkan 3 kali. Diratakan seluruh daripada anggota kepala kita ni. Selesai. Kemudian barulah diambil air dan disiram untuk bahagian badan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuhibbut tayammun. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi kita Muhammad SAW suka memulakan sesuatu itu dengan sebelah kanan. Jadi Nabi memang suka untuk nak mulakan sesuatu dengan sebelah kanan. Baik itu, kata Siti Aisyah, ketika bersuci, mandi, berwudu, membasuh, maupun ketika Nabi nak menyisir, menyikat rambut, Nabi akan sikat sebelah kanan, kemudian bawah kiri. Dan apabila pakai kasut pun, Nabi atau selipar, Nabi akan mulakan menyarung di sebelah kanan dan kemudian barulah sebelah kiri. Itu adalah merupakan sifat kepribadian Nabi SAW yang sepatutnya kita juga contohi, iaitu suka berkanan-kananan. Kerana kanan ini adalah juga mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan catatan di sebelah kanan. Menjadi siapa? Ashabul yamin. Kan, orang-orang yang mendapat buku catatan dia di sebelah kanan. Mereka ni siapa? Mereka itu adalah orang yang mendapatkan ganjaran Jannatun Naim, orang yang mendapatkan syurga yang penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan tersebut. Baik, jadi kalau begitu maknanya biasa Nabi SAW akan siramkan di sebelah depan kanan di sebelah depan, diratakan air 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian di sebelah kanan, di bahagian belakang, disiram 3 kali di belakang. Kemudian di sebelah kiri 3 kali di bahagian depan, dan 3 kali di bahagian belakang, dengan diratakan seluruh dari basuhan itu ke setiap dari pelusuk badan, termasuk di celah-celahan, seperti minta maaf di bawah ketiak. Ini kena pastikan betul-betul air mengenainya. Kalau ada, minta maaf, bulu ketiak yang tebal, kena pastikan di bawah bulu tu kena. Sedangkan sepatutnya kita ni sebagai orang yang Muslim, di antara fitrahnya, kita kena cabut bulu ketiak ni, dan pasti bulu ketiak kita tidak tebal. Ni sunnah tau. Kita kena selalu cabut dia, jangan dia biar tebal-tebal. Sebab ada je kadang-kadang hari ni benda pelik-pelik jadi trend. Bahkan ada yang nak buat world record bulu ketiak terpanjang. Astagfirullah. Kan orang suka pelik-pelik zaman sekarang ni. Jangan ikut. Termasuk minta maaf di antara ya. Itu bulu ketiak. Ni misai ni. Misai panjang. Ini pun makruh. Bahkan kalau dia betul-betul menyusahkan, menyukarkan, boleh jadi haram, tak baik. Misai ni saja panjang-panjang. Ada yang mau gulung. Sebab apa? Kononnya nak viral, nak sepelik dan sebagainya. Nabi SAW pernah tegur kepada Sayyidina Bilal. Nampak misai dia agak panjang je, Nabi kata, kamu ni, mai aku potong kamu je misai ni. Nabi kata, atau aku potonglah misai tu. Nabi suruh potong. Sebab sebagai seorang Muslim, fitrahnya adalah menjaga kebersihan, termasuklah memerapikan misai dan mencabut bulu ketiak. Baik, jadi kena pastikan kena air. Termasuklah kalau ada orang tu badan dia besar, kalau macam saya kurus, perasan ni kan, kalau orang besar dia punya tu ada berlipat-lipat, dia kena tahu, kena bawa lipat-lipat tu kenakan air, kena pastikan air tu dikenakan air. Termasuk di celah siku, celah ni seperti dan lainnya, pastikan ianya disirami dengan air dengan sempurna ya. Baik. Saya sebenarnya terlupa satu benda. Tak apa, nanti kita ulang balik yang tu. Okey, baik. Kemudian setelah tu ya, kita pastikan dah siram tadi, semua kena, termasuklah celah-celah, minta maaf, celah-celah kangkang kita ni. Kemudian kita panggil di bahagian belakang kita ni, kita kena pastikan kalau kita berdiri, kadang-kadang kita tak kena di celah tu. Pastikan kita kalau terpaksa duduk, untuk pastikan air itu betul-betul kena celahan di bawah daripada punggung kita. Kan, supaya dianya kena di bahagian zahir yang terdedah. Kalau kita duduk, itu termasuk wajib kenakan air. Dan juga di bahagian kaki kita seluruhnya, semuanya, celah-celahnya, dan juga di sebelah kiri kaki kita. Maka apabila air itu sudah meratai dan mengenai seluruh anggota badan, maka sahlah mandi wajib kita. Tadi ikut kepada kaifiat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Di antara sebabnya adalah kerana air yang ada itu, satu, di zaman Nabi adalah sangat terbatas. Jadi Nabi akan gunakan biasanya dengan
Kita panggil air yang sederhana betul. Memang pun sebenarnya di dalam menggunakan air ini, walaupun kita ni mungkin satu negara yang agak mewah lah dengan air, itu pun kadang-kadang tak ada air juga pun, kalau kita berlebih-lebihan maka kita tergolong dari golongan orang yang membazir, dan membazir ini mempunyai ancaman daripada Allah. Kata Allah, innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang yang membazir ini adalah tergolong dari golongan syaitan, saudaranya syaitan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan membazir air. Jadi kita kalau boleh minimumkan juga, janganlah keterlaluan, walaupun kita mungkin adalah banyak air, tapi tidaklah membolehkan kita membazir. Baik, jadi itu cara yang diriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kita hari ni, mungkin persoalannya, kita ni ada shower. Mungkin kan, macam mana pula kalau mandi dengan shower? Perlukah kita tadi nak buat macam tu? Baik, saya yang tertinggal ni pertama awal tadi, setelah kita dah basuh tangan, kita ni sebenarnya kena apa dulu? Kena minta maaf, bersihkan dulu najis kalau ada kat tubuh kita. Kalau ada najis lah, kalau contohnya seorang tu dia berhubungan, pastilah ada kesan-kesan, maka dia kena bersihkan dulu. Khususnya di bahagian kubul dan dubur ni, bersihkan supaya apa? Supaya apabila dia mandi nanti, dia tak perlu sentuhkan lagi. Sebab kalau dia sentuh dengan tapak tangan, akan batal dia punya wuduk yang dah diambil tadi. Jadi lebih baik untuk dia basuh lebih dahulu dengan sempurna, baru setelah itu dia mula berwuduk dan lanjutkan dengan mandi. Jadi kalau dia ada ain najis tu nampak betul, kena bersih. Memang itu kena bersihkan sebelum mandi. Tapi kalau dia tak nampak, maka hukumnya adalah sunnah dan utama untuk dibersihkan dulu anggota itu. Dan sebaiknya, ini ingatan musra bagi orang yang dianya minta maaf keluar mani atau berhubungan, maka sebaiknya untuk pastikan dianya benar-benar tuntas, benar-benar keluar sempurna, salah satu daripada yang harus untuk dia buat sepatutnya adalah sebelum dia mandi atau berwuduk itu, dia buang air dulu. Dia buang air kecil dulu. Sebab apa? Mungkin di dalam saluran itu asih lagi ada sisa-sisa air mani yang mungkin apabila dia mandi nanti, kemudian setelah itu keluar lagi dia sisa itu, yang menyebabkan dia sebenarnya belum lagi terangkat hadas besar dia. Maka kalau dia minta maaf buang air kecil, maka insya-Allah dia akan menolak keluar secara sempurna air maninya, sehingga akhirnya setelah itu dia berwuduk dan mandi, maka mandinya sempurna. Baik, kalau kita shower. Kalau shower bermakna perlukah kita tadi ni nak buat 3 kali? Boleh, tapi dengan cara supaya kita jangan membazir. Ada orang kata macam inilah, kita buka shower, kita ambil, kita satu kita ratakan, dua kita ratakan, macam yang diwayatkan. Tapi shower kita terbuka je, kita pun ambil. Hari tu masa saya wuduk pun ada orang komplain, tu air tu dia pancuk je, membazir. Saya pancuk air tu masuk dalam bekas sebenarnya. Dia tak nampak lah sebab bekas tu kat bawah. Sebab dia masuk ke dalam bekas, saya tadah sebab saya sayang air tu. Lepas tu saya siram pokok saya banyak. InsyaAllah, Alhamdulillah. Rasulullah pun setelah wuduk dia akan siram pokok dia. Kan macam tu. Walhasil kita pun shower tu buka, tapi kita nak buat sunnah, kita pun buat ambil air membazir. Jadi sama ada kalau kita nak buat betul-betul juga macam tu juga kaifiatnya, saya nak tepat juga, buka sikit, ambil satu, tutup 1 2 3, buka 1 2 3 boleh. Tapi kalau kata nak kita kata nak mungkin kita kata senang lah, kita pun buka, kita terus je sadah, dan kita sapu kanan, sapu kiri, sela-sela kiri tu, lepas tu sental, terus sekali air tu siram terus, semua. Kemudian terus siram ke belah kanan kita. Kita hadapkan ke atas shower kita. Lepas tu ratakan air kita semua sampai belah kanan depan kita, kemudian belakang pula. Masya Allah. Kemudian kiri pula. Sambil air itu mencurah ke atas kepada kita, dan pastikan dikenakan ke seluruh daripada anggota badan. Maka selesai daripada mandi yang sempurna itu, maka bermakna sudah terangkatlah hadas besar. Susah ke? Tak susah pun, kan? Maknanya mandi, kita macam mandilah. Soalannya adalah, bolehkah kalau kita mandi tak mulakan dengan seperti mana tadi, daripada kepala? Boleh sebenarnya, kita nak mula dari badan pun boleh, nak mula dari kaki. Ada orang kata, apalagi kalau mandi tengah-tengah malam kan, kita malam-malam ni mandi, kadang-kadang air tu kalau sejuk, kemudian nanti kita siram kepala,
boleh bahaya, ada orang boleh stroke dengan sebab tu, maka disuruh untuk kita siram daripada bawah terlebih dahulu. Sikit, boleh tak saya mandi daripada bawah naik ke atas? Boleh dan sah, tapi apabila kita basuh je, kita niat mandi wajib, tu kita siram sampai ke atas, boleh, kerana tidak disyaratkan. Tidak ada rukun dalam tu, namanya adalah tertib daripada atas ke bawah. Tak seperti wuduk ada tertib daripada wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kena ikut tertib tu satu persatu. Dia tak boleh ini kemudian ini dulu, tak boleh. Tapi mandi tak pasal, tak ada masalah, asalkan yang penting diratakan air. Nak mula daripada mana? Yang penting air tu kena kepada seluruh badan ni. Yang mana ketika mana diratakan air tu niatnya adalah mandi wajib, maka telah sempurna dan sahlah mandi seseorang itu. Dah mandilah, bersih dah, alhamdulillah, masya-Allah. Kan? Baik. Jadi itu kalau kita ada air yang sedikit, maknanya sebenarnya kita boleh mandi. Macam kita ada air ni, kita boleh, kita gunakan dengan tangan kita tu, kita basuh tangan kita dulu, dah bersih, kita ambil, kita pun selurkan, basah. Kita selurkan dan juga kita ambil dan siramkan, ratakan. Ratakan. Sebab tu Nabi SAW pernah mandi hanya dengan 4 cupak atau 4 sak, 4 gantang air saja, sikit je air, tapi boleh untuk disempurnakan, kerana yang penting adalah diratakan air, disirami ke seluruh badan. Baik, adakah kita perlu sabun? Ini soalan dia. Baik, sabun tidaklah menjadi syarat. Sabun ni sebenarnya kita je yang menjadikan itu satu kesempurnaan mandi. Sebenarnya mandi ni tak pakai sabun pun mandilah namanya. Tapi kita kalau kata tak sabun macam tak mandi je, kita yang telah meletakkan syarat tu bagi diri kita untuk rasa selesa. Dengan mandi dengan sabun tu kita rasa lebih bersih dan juga lebih wangi. Tapi sebenarnya mandi wajib ni tak perlu dengan sabun. Dan sepatutnya yang terbaik adalah kita mandi dengan air mutlak dulu. Dengan air yang tu dah selesai betul-betul, lepas tu kita nak tambah pula, lepas tu kita sabun badan kita, itu boleh, shampoo ke apa, setelah kita dah sempurna mandi kita tu. Jangan masa kita mandi kita sabun. Sebab apa? Kita bimbang air yang kita siram ketika mana kita mandi wajib itu bercampur dengan sabun, maka air itu tidak dari air mutlak lagi. Sebab syarat mandi air itu, air digunakan air mutlak. Air yang bercampur dengan sabun tidak namanya air mutlak. Kan air sabun tu suci. Betul, air itu suci tapi tidak menyucikan. Jangan mandi dengan air sirap, jangan mandi dengan air kopi, jangan mandi dengan air teh. Kan suci tu. Ya, kita boleh minum suci, tapi tidak mensucikan. Macam tu sabun juga, bahkan wangi, kan dia membersihkan, betul. Tapi dia bukan air mutlak, dia hanya suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan air mutlak adalah yang suci lagi menyucikan. So, pastikan kalau kita nak sabun pun setelah tu, kita nak rasa mandi wajib kita nak lebih, nak wangi, nak lebih tu, pastikan kita dah selesai dulu, sempurnakan mandi kita, baru kita sabun, kemudian kita mandi dengan shampoo dan sabun. Itu yang sebenarnya yang lebih baik, kerana untuk memastikan siraman ketika mandi itu adalah dengan air mutlak. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh dapat kefahaman yang sebenar. Baik, sebenarnya mandi ni ada yang disunatkan. Mandi yang disunatkan. Ini sebagai perkongsian bersamalah. Pertama, mandi pada hari Jumaat bagi orang yang solat Jumaat. Jadi orang yang nak solat Jumaat ni setelah tengah malam dia dah sunat untuk mandi. Setelah pagi tu dia dah sunat mandi. Sebelum pagi-pagi dia bangun nak mandi pagi-pagi tu, dia niat saya mandi sunat Jumaat sebab nanti saya nak pergi solat Jumaat. Maka dia dapat mandi sunat Jumaat. Tapi yang afdal pada sebelum dia nak pergi solat Jumaat. Masa dia nak pergi tu, dia siap-siap, dia mandi, kemudian baru dia siap-siap pergi masjid. Itu yang afdal. Tapi dia boleh mandi seawal pagi pun boleh dengan niat untuk pergi solat Jumaat. Tapi kalau orang yang memang terhalang untuk pergi solat Jumaat, macam kita sekarang lah, ada tempat-tempat masih lagi tak boleh untuk pergi solat Jumaat. Boleh tak kita mandi sunat Jumaat? Tak boleh. Maknanya tak ada bagi dia peruntukan untuk mandi sunat Jumaat, sebab dia tidak solat Jumaat. Itu dia. Dia berbeza dengan mandi sunat hari raya. Dua hari raya, Aidilfitri dan Adha. Yang ni dia boleh mandi
Dia mandi kerana hari raya tu, bukan kerana nak pergi solat. Sebab tu dia boleh mandi seawal tengah malam hari raya tu dan berakhir sebelum maghrib hari pertama hari raya tu. Contohlah kita kata Aidilfitri, kita pagi-pagi lepas subuh tu tengah ralit sangat, mungkin kita pun ialah ketupat rendang disunatkan untuk kita makan sebelum pergi solat tu, dah terhidang, dah sedap dah, kita pun makan terlupa nak mandi ni. Tapi dah panggilan untuk solat ni dah sudah, kalau lambat tertinggal, tak dapat untuk solat hari raya dekat masjid. Kita pun siap-siap tak mandi ni pergi solat hari raya. Boleh tak? Boleh, tak menjadi masalah. Lepas balik daripada solat hari raya tu, kita mandi. Niatnya mandi sunat hari raya. Boleh tak? Boleh, sebab masih ada masa lagi. Tak mandi lepas tu, mandi tengah hari boleh, mandi petang tu boleh. Sebelum masuk maghrib pada hari raya tu, dia masih boleh sebenarnya mandi sunat hari raya. Masya-Allah. Kita faham ni, tu dapat pahala sunat tu. Lagi di antaranya adalah mandi sunat minta istisqa. Iaitu kalau ada waktu kemarau tak ada air, waktu tu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat, berpuasa, kemudian disarankan untuk berkumpul ramai-ramai dan mendengar khutbah dan salat. Maka sebelum tu disunatkan untuk kita mandi dan bersihkan diri kita. Termasuk juga kalau waktu berlakunya gerhana bulan dan matahari, kan, waktu bulan dan matahari, kita disunnahkan juga untuk mandi. Sebelum melaksanakan solat sunat khusuf ataupun kusuf, iaitu gerhana matahari ataupun bulan. Kita ketika tu disunatkan untuk solat. Sebelum solat tu disunatkan untuk kita mandi. Masuk juga di antaranya adalah disunatkan seorang yang memandikan jenazah, untuk setelah dia mandi tu dia balik, dia disunatkan untuk mandi. Dan juga termasuk juga disunahkan kepada orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam disunahkan untuk dia mandi. Ada yang mengatakan wajib, tapi ada yang mengatakan sunnah untuk dia mandi. Dan juga kalau orang tu dia pengsan, dia sedar, disunahkan mandi. Kalau dia gila, dia pun normal, dia juga disunahkan mandi. Orang yang nak berihram, itu sunat mandi, sunat ihram juga disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi ketika mana seorang nak masuk kota Mekah. Disunahkan mandi seorang nak masuk kota Madinah. Disunahkan orang mandi untuk pergi berwukuf di Arafah. Disunahkan untuk mandi orang yang nak pergi mabit di Muzdalifah dan juga di Mina. Disunahkan mandi untuk orang nak pergi melontar. Masya Allah. Jadi itu banyak sunnah-sunnah untuk mandi. Nak pergi tawaf disunahkan mandi juga. Nak pergi sa'i disunahkan mandi juga. Ini tercatat di dalam kitab-kitab fiqh. Sunnah-sunnah mandi-mandi yang disunnahkan. Termasuk di antaranya juga ditambah adalah disunahkan seorang itu untuk dia mandi kalau dia nak pergi ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis-majlis yang baik. Disunahkan juga dia mandi, maka dapat pahala ketika dia mandi. Baik, itu secara khusus sunnah-sunnah mandi. Maknanya mandi itu menjadi sunnah. Tapi ada mandi yang adat dengan niat-niat yang salihah. Kita mandi, hari-hari kita mandi kan, maka kita niat baik. Niat kita, ya Allah, aku mandi ni, aku segar, dengan segar ni aku dapat untuk melakukan, mudah-mudahan dapat untuk melakukan ketaatan. Dan mudah-mudahan kebersihan diri ini yang aku miliki ini akan juga aku bawa dengan membersihkan juga akhlak dan juga hatiku. So niat mandi ni pun, walaupun mandi itu mandi biasa kita, insya-Allah dia upgradekan menjadi ibadat kepada kita. Jadi kita kena kreatif juga untuk mendapatkan ganjaran walaupun kita buat perkara yang biasa kita lakukan. Sebab niat, innamal a'malu binniyat, sebab seseorang itu dinilai berdasarkan kepada niatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi selesai perbahasan kita tentang mandi wajib. Jadi kita akan buka sesi soalan, insya-Allah, untuk kita sama-sama lebih clear. Duduk dulu, sebab biasanya kadang-kadang soalan ni banyak juga, boleh tahan, kan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang perempuan yang memakai anting-anting di telinga, apakah perlu membukanya ketika mandi wajib supaya lubang di telinganya dapat diratakan air? Baik. Kalau sekiranya dia pakai anting-anting di
apa namanya sangat baik untuk dibuka ketika mandi. Sangat baik untuk dibuka ketika mandi. Supaya mudah-mudahan insya-Allah air itu mencapai ke tempat yang sepatutnya. Tapi kalau dia tak buka, cukup dengan dia memutar-mutarkan daripada anting-antingnya itu, dengan mudah-mudahan air mengenai kepada tempat yang sepatutnya. Seperti cincin lah, kalau orang pakai cincin, dia tak wajib buka, tapi disunahkan untuk dia buka. Kalau tak dibuka, maka disunahkan untuk dia memutar-mutarkan cincin tersebut untuk pastikan air itu masuk dan kena kepada bahagian yang tertutup tersebut. Termasuk juga, bagus juga soalan tadi, soalan yang kedua, maafkan saya mohon penjelasan, kalau mengikut kaifiat ini menyelati rambut hingga kulit kepala, yang saya nampak Tuan Guru tunjukkan tadi, mandi hadas ni lama dan panjang waktunya ke Tuan Guru, macam mana nak jimat air? Perempuan rambut tak macam laki-laki. Saya mohon pencerahan Habib, sebab saya selalu guna baib dan akan guna air banyak baru saya rasa yakin rata seluruh anggota. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Baik, memang betul lah, maknanya kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing lah. Kalau rambutnya tebal dan juga panjang, maka sudah tentulah dia sedikit mengambil masa dan juga menggunakan air yang lebih, kerana untuk memastikan seluruh rambut dan kulit kepalanya dibasahi air, dikenakan air. Memang kena buatlah. Dan dalam hal ini dia tak termasuk membazir, sebab digunakan pada tempatnya. Membazir itu adalah menggunakan pada bukan tempatnya atau melampau-lampau. So, kalau rambut dia panjang, rambut dia tebal, maka hendaklah dia gunakan air yang mungkin sedikit lebih dengan kemampuan yang ada. Dan hendaklah dia pastikan selain menyelatinya dan juga meratakan seluruh air rambut tersebut, walaupun tidak diwajibkan sebenarnya bagi seorang perempuan yang mungkin dia sanggul untuk dia membuka sanggulnya, tetapi kalau air itu terhalang untuk mengenai kepada seluruh rambutnya ataupun dan kulit kepalanya, kecuali dengan dibuka sanggul tersebut, dia maka wajib buka. Tapi kalau dia rasa dengan tak buka tu tetap juga kena air, maka sah dah. Termasuklah, minta maaf, orang yang buat rambut tocang. Tocang orang dulu ni tocang besar-besar, tocang kecil-kecil pun sikit-sikit je. Tocang zaman sekarang ni dah jadi pelik dah. Macam mana? Tocang semua sekali. Jadi macam apa benda entah rambut tu, wallahu alam lah. Kan? Kalau dia mandi wajib macam mana? Kalau air tu betul-betul kena seluruh rambut dan juga daripada kulit kepalanya, dia tak perlu buka pun. Tapi kalau tak mengenai rambut, tak rata betul kena rambutnya, maka tidak sah mandi wajibnya. Maka wajib untuk dia buka daripada simpulan ataupun daripada ikatan daripada rambutnya tersebut. Jadi dia kena untuk pastikan ianya akan mengenai daripada seluruhnya. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia suka memendekkan rambut. Jadi ditanyakan Rasulullah rambutnya tu agak panjang, kan? Rasulullah SAW, tapi kenapa kamu wahai Ali begitu? Kata Sayyidina Ali, aku ni orang yang selalu mandi wajib, dia kata. Minta maaf. Jadi aku bimbang kerana aku dengar Nabi mengatakan satu helai rambut tak kena air ketika mandi wajib itu akan dibakar dengan neraka Allah. Maknanya dia rasa takut, maka dia akan cuba untuk pastikan kemudahan kepada dia. Tapi bukanlah bermakna kita ni tak boleh berambut dengan sempurna. Nanti orang perempuan nak buat pendek-pendek, tak boleh. Perempuan kena, memang dia dianjurkan bagus untuk dia rambut panjang. Dan itu adalah mahkota dia. Bahkan orang lelaki pun kalau boleh rambutnya kemas-kemas, cantik-cantik, berkilat-kilat, bersih-bersih, pakai shampoo, macam tu. Untuk kita pastikan dianya bersih, bagus. Sebab itu merupakan daripada anjuran daripada Nabi SAW. Cuma ketika mandi wajib, pastikan dianya dibasuh dengan sempurna. Meratakan air di seluruh badan itu wajib digunakan tangan sahaja ke? Boleh tak sekiranya kita guna macam span gosok badan untuk ratakan air? Sebenarnya meratakan air dengan tangan ni atau menggosok ini adalah sunat. Gosok ni sunat. Kalau contoh kita siram saja air kat badan kita tadah macam ni, dan pasti air tu kena seluruh badan, sah dah, tak perlu gosok pun. Sebab gosok itu sunat. Termasuklah kalau orang terjun dalam kolam swimming pool. Saja aku mandi wajib. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dia pun tu benang, koncang-koncang semua, kepastikan. Dia tak gosok pun.
Sah tak mandinya? Kalau air tu meratai seluruh badan, maka sahlah mandinya. Termasuklah kalau tadi tak guna badan, guna span pun kita gosok, yang mana span itu suci, bersih, tidak ada najis dan kotoran atau bercampur dengan benda-benda yang mengubah air tersebut, maka boleh je nak guna span ke, tak ada masalah. Boleh. Baik. Bagaimana hukum cairan yang keluar lagi setelah mandi wajib? Baik. Kalau ada cairan yang keluar lagi setelah mandi wajib, sebab tu kita anjurkan sebelum seorang tu mandi wajib, kalau dia hanya adalah orang yang keluar mani, hendaklah dia buang air dulu, buang air kecil dulu, supaya mudah-mudahan akan keluar seluruhnya daripada saluran tersebut. Tapi kalau sudah dipastikan seperti itu, kemudian setelah daripada dia buat demikian dan dia mandi, kemudian keluar cecair, maka cecair itu hendaklah dikenal pasti. Sama ada dianya adalah mani, minta maaf, ataupun dianya adalah mazi ataupun wadi. Sebab saya sebutkan sebelum ni, ada 3 jenis air. Yang pertama adalah mani yang keluar dengan rasa lazat, dan min ma'in dafiq. Allah sebut cirikan ketika keluar mani itu adalah terpancut dan merasa lazat ketika keluar, dan dianya adalah keputih, agak putih, dan juga berbau seperti telur ataupun bau seperti klorok begitu, bau dia. Adapun mazi, dianya adalah cairan yang jernih dan licin dan tidak mempunyai bau. Begitulah juga dengan wadi. Maka kalau dia keluarnya mazi, maka dia tak wajib lagi ulang mandi. Tapi yang keluar, kalau keluar setelah itu adalah mani, maka wajib kembali dia mandi wajib. Kecuali orang yang memang dianya sekejap-sekejap keluar mani, minta maaf, ada penyakit ni, dia dah mandi pun keluar, lepas dia ke keluar mani dia, macam tak putus, seperti orang yang minta maaf kencing tak lawas juga. Maka dalam hal ini dia termasuk daripada orang yang daimul hadas, maka niat dia pun berbeza dengan orang mandi wajib yang lain. Dia kena niat, aku niat mandi untuk membolehkan listibahati fardu solah, saja aku mandi untuk membolehkan aku menunaikan solat, bukan mengangkat hadas dah, sebab dia dah sentiasa keluar. Jadi dalam hal orang yang seumpama itulah. Tapi kalau dia memang sekali tu keluar lagi mandi, maka dia wajib mandi semula. Mandi wajib. Tapi kalau keluar mazi atau wadi, cukup madai dengan dia bersihkan semula, bersihkan, dan dia kembali berwuduk, sebab wuduknya yang batal, mandinya tetap sempurna. Kalau bersabun dan bersyampu dulu baru mandi wajib, boleh tak Habib? Jazakumullah khair. Kalau kita syampu kemudian kita sabun, kita buat dulu, boleh, mandilah, itu mandi biasa. Tapi setelah itu baru kita nak mandi pula, namanya mandi wajib. Kena mula daripada awal lah. Maknanya air yang kita niat itu kena merata, bukan air tadi, bukan air syampu tadi yang kita mandi dengan syampu, bukan air yang kita basuh dengan sabun tadi, sebab kita tak niat pun yang tu. Apabila kita niat mandi, maknanya kita kena mulakan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, seperti mana disempurnakan seluruh, meratakan air ke seluruh badan, bermula daripada niat mandi wajib tersebut. Adakah wajib masukkan air dalam telinga dalam mandi wajib? Tak wajib. Dalam telinga tidak diwajibkan untuk masuk, di dalam hidung juga tidak diwajibkan untuk masuk. Termasuklah berkumur-kumur ini bukan satu kewajipan, tapi juga dianjurkan untuk kita kumur-kumur, apalagi dalam mata, bukanlah anggota yang wajib untuk dibasuh ataupun dimandikan. Lubang kubur dan dubur kena masukkan air ke? Terima kasih Ustaz. Baik. Lubang, ke dalam lubang tidak wajib. Tapi di luar itu, di samping lubang itu wajib dikenakan air. Ya. Sebab tu kita kalau rasa perlu, dan memanglah untuk lebih sempurna, kita duduk, kalau boleh mencangkung, dan kita siram dengan air, kerana waktu itu minta maaf kalau dubur, maka dia terbuka, anggota yang sepatutnya kena air itu kan mudah kena air. Begitulah minta maaf di depan, bagi orang perempuan pun semua yang di luar itu, dikatakan sebagai mulutnya dan sebagainya tu, bibirnya tu kena basuhan air. Adapun di dalam itu tidak diwajibkan. Diwajibkan. Macam mana kaedah mandi wajib kalau tangan bersimin akibat patah? InsyaAllah nanti kita akan masuk dalam bab tayamum, insyaAllah. Jadi bagi orang yang mana
terhalang dia menggunakan air pada anggota tertentu dan dia tak boleh untuk sempurna dalam mandi wajibnya, maka hendaklah dia mandi dengan sempurna di anggota yang boleh kena air dan disempurnakan dengan bertayamum. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan dalam bab tayamum insyaAllah. Saya ingin bertanya, di manakah mulanya kita niat mandi wajib itu? Sebenarnya apabila kita membuat basuhan yang pertama dan kita niatkan dia untuk kita mandi. Hatta kalau kita niat ketika mana kita membasuh tangan itu adalah untuk kita mulakan mandi wajib, maka dia dah boleh dikira sebagai mandian. Tapi sebaiknya kalau kita menyiram ataupun kita membasuh kepala, itu adalah yang paling baik, kerana itu adalah kita dapat pastikan kita mandi. Tapi kalau contoh kita nak siram kaki, kita niat mandi wajib, siram kaki boleh, sebab kita nak mulakan dengan kaki dulu, boleh. Jadi bilakah niat itu muqtarinan bi fi'lih, iaitu beriringan dengan perbuatan awal basuhan mandian tersebut. Di mana kita nak mulakan terpulang masing-masing, tapi yang afdal, yang baik adalah di atas, mulakan dengan basuhan di atas kepala, seperti mana yang disunnahkan, seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau badan belakang berdaki, sah ke mandi wajib? Baik, daki itu, adakah daki itu akan menjejaskan mandian seseorang itu? Kalau daki itu tidak menjejaskan, sebab daki itu termasuk daripada kulit yang ada, maknanya. Tapi kalau dia terlalu tebal dengan kotoran yang ada, maka dia tak sampai air, maka dianya tak sah lah. Tapi kalau daki yang memang duduk kat badan kita macam biasa tu, kalau kena air maka sudah memadai dah. Jadi itu pun sah. Tapi jangan ada yang menghalang air daripada elemen-elemen luar, kertas, cat, sesuatu yang lain yang menempel ke badan kita yang menghalang air, maka itulah yang disebut dengan air tidak sampai ke tubuh atau ke tempat mandian. Mandi wajib air suam, sah tak Ustaz? Baik, mandi wajib syarat airnya satu je, namanya air mutlak. Kalau dia mandi dengan air yang suam, sah, asalkan air itu air mutlak. Air itu sejuk, sah, asalkan air mutlak. Air itu panas, sah, air itu air mutlak. Tapi jadi makruh kalau terlalu panas. Sebab apa? Sebab nanti kita pun tak mampu untuk nak mandi dengan sempurna. Termasuk terlalu sejuk pun kita mandi macam cowboy itu, sebab terlalu sejuk. Jadi takut tak. Bagusnya air yang sederhana. Bahkan disunahkan sebenarnya kalau terlalu sejuk, cuaca yang sejuk, kita panaskan air untuk supaya kita selesa di dalam mandi. Bahkan di zaman Nabi, bahkan di zaman para sahabat dan juga para tabi'in, musim-musim sejuk mereka memang ada, hatta Baitul Mal pun menyediakan kayu-kayu api untuk memanaskan air, untuk diambil dan digunakan khususnya untuk mandi, dan juga untuk membasuh, supaya tidaklah sampai orang yang menggunakan itu akan merasa kesusahan. Jadi kalau kita mandi dengan air suam, kita lebih selesa. Lepas tu kita boleh pastikan air itu kita tak terasa sejuk dan cepat, kita boleh pastikan air itu kena, bagus. Kita digalakkan juga untuk menggunakan air seperti itu. Macam mana pula kalau rambut gugur? Selalunya sebelum mandi saya sikat rambut dan ada gugur sedikit. Jadi kita just buang rambut yang gugur tu terus ke, atau kena bawa rambut itu dalam mandi wajib kita? Yang afdal, yang paling utama, kita kumpulkan rambut kita yang ketika mana kita dalam keadaan junub tu, yang terpisah daripada kita, seperti rambut atau kuku yang kita potong, yang afdal, yang terbaik adalah kita simpan, kita bawa ketika kita mandi, kita cuci sekali. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau sekiranya kita buang ataupun kita kata kita tak kumpulkan, maka pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi yang afdal, yang baik, masya-Allah, sebab masa kita tengah junub tu dia masih bersama dengan kita, kemudian dia terpisah dengan sebab perbuatan kita, bagus kalau kita dapat untuk kumpulkan, dan ketika mandi kita bawa mandi bersama dengan kita, kemudian setelah itu kita tanam yang paling afdal lah, kemudian ataupun kita buang.
Disunatkan wuduk sebelum mandi wajib. Apabila sudah wuduk dan semasa mandi wajib, jadi adakah tidak harus untuk tangan menyentuh anggota yang membatalkan wuduk? Betul. Kalau kita dah berwuduk ketika mana sebelum mandi wajib, dan ketika kita mandi, pastikan kalau boleh jangan sampai tapak tangan kita menyentuh kepada kemaluan yang membatalkan wuduk. Kalau batal wuduk, ada para ulama mengatakan bagus untuk dia berwuduk semula, tapi mandi dia tetap sambung je, cuma dia berwuduk semula. Atau tak apa, dia teruskan, nanti lepas mandi dia berwuduk semula, kerana selepas tu dia nak melakukan ibadat. Tapi kalau dia dah berwuduk sebelum mandi, kemudian dia mandi, kemudian setelah selesai dia tak menyentuh pun atau berbuat satu perkara yang membatalkan wuduk, maka dia tak perlu lagi berwuduk, sebab wuduk yang pertama tadi sudah memadai dah untuk dia. Wallahu a'lam. Kita guna air mustakmal boleh ke untuk mandi wajib? Tak boleh menggunakan air mustakmal untuk mandi wajib. Saya faham soalan tu. Air mustakmal ni maknanya air yang kita siram ni, kan? Kita menitik tu, kita pun basuh dekat sini. Air yang basuhan pertama kena kat sini, kita pun alirkan air tu mustakmal. Ada pun air yang kita gunakan seperti mandi, kita ambil daripada bekas tu, atau cebok ni bekas kecil lah, kita ambil air, kita pun siram mandi. Air tu mungkin ada sedikit percik dan sebagainya, insya-Allah kita mengambil pendapat bahawa air yang terpercik sedikit itu dimaafkan, tidak dikira sebagai air mustakmal. Dia yang berbeza adalah kalau kita pergi rendamkan kepala kita dalam tu, maka air itu menjadi mustakmal automatik. Ataupun ketika mana kita celupkan tangan tu, kita niat mandi wajib, maka air ini memang berubah menjadi air mustakmal, sebab air tangan kita ni air yang kita niat untuk mandi wajib. Tapi kalau kita niat untuk air ni sebagai pencebok je, tangan kita ni sebagai cebok je, sebagai memindahkan air, maka dia tak menjejaskan air kat dalam ni pun kita basuh. Mungkinlah adalah percikan, maka tetap air ni air mutlak juga. Walaupun ada yang agak lebih ketat dan keras yang mengatakan kalau percikan pun akan memustakmalkan air, tapi kita nak lebih untuk supaya sederhana. Percikan-percikan air yang kita cuba untuk kawal, bukanlah kita bersenang-senang untuk sengaja memasukkan air ke dalam bekas yang itu, dimaafkan, insya-Allah dikira air mutlak. Tapi kalau kita memang rendam dalam tu, maka air itu akan berubah menjadi air mustakmal. Air mustakmal yang real je adalah air yang menitis daripada anggota yang pertama itu ke anggota yang lain untuk dijadikan basuhan. Anggota tersebut itulah yang disebutkan air mustakmal, yang tidak boleh untuk digunakan untuk mengangkat hadas. Baik. Nak tanya tadi, saya buang air kecil dalam keadaan berdiri, lepas tu saya minta maaf, goyang-goyang sikit kemaluan saya untuk pastikan najis tak keluar. Lepas tu saya spray dengan air mutlak. Lepas dah pakai seluar semua, baru teringat saya lupa nak tekan pada kemaluan saya untuk pastikan air najis betul-betul dah tak ada, cuma goyang-goyang dia tadi. Kira najis ke pakaian saya? Kalau najis, saya duduk sofa tu pun najis ke? Baik. Sebenarnya setelah kita ni apabila buang air, sebaik-baik ketika mana buang air itu adalah duduk. Tapi kalau seorang itu kata dia tak ada pilihan dan juga dia pun berdiri, hukumnya harus, ya. Hukumnya harus, tapi adabnya dan yang terbaik adalah duduk. Kerana duduk ini lebih sempurna, ketika mana buang air dia akan lebih lancar. Tapi kalau berdiri boleh, tapi pastikan dia istinja, iaitu cebok dengan sempurna. Tadi yang dalam kes tadi, dia tak ialah ada istilah setelah membuang air ni disunnahkan dan dimustahabkan untuk kita istibrak, dia panggil. Al-istibrak, saya tulis lah istibrak, senang. Ya. Istilah ni. Al-istibrak. Al-istibrak ni maknanya adalah memastikan, kita memastikan air najis kita itu keluar dengan tuntas, dengan sempurna. Jadi istibrak ni, kita di antara yang diajarkan adalah, satu, kalau lelaki minta maaf diurut. Kalau perempuan ditekan dia punya perut ni. Kalau
kemudian berdeham 3 kali. Itu juga cara kaifiat istibra'. Kenapa dianjurkan buat begitu? Untuk pastikan betul-betul air yang sisa yang ada itu keluar dengan sempurna. Tapi kalau orang tu tak istibra', boleh tak? Boleh, sebab dia adalah sunat. Dia tak istibra', tapi dia pasti, minta maaf, air kencing dia tu memang selesai dah, tak akan keluar dah. Boleh. Jadi bukanlah satu kewajipan. Setelah itu tadi dia kata dia pun spray dengan air. Spray dengan air tu maknanya selesai. Sebab spray air termasuklah membasuh. Okey, sebab airnya air mengalir. Pastikan banyaklah. Ya, maksudnya dia mengalirkan air. Dah selesai itu dia pun pakai seluar. Maknanya kalau setelah dia pakai itu tak ada air yang keluar, dia tak rasa pun air keluar dan rasa tak ada apa-apa yang keluar pun, maknanya dia dikira suci dan bersih. Tidak menanggung najis. Maka seluar dalam dia tetap bersih. Tapi kalau setelah dia dah buat macam mana pun, hatta kalau ada orang tapi lepas dia dah pergi bangun apa semua, dia keluar lagi air, maka air itu najis dan menyebabkan seluar dia tu najis. Maka apa yang dia perlu buat? Dia kena bersihkan balik seluar tu, dia kena basuh. Sebab seluar tu dah najis. Anggota yang tadi, anggota kemaluan dia pun kena basuh juga, sebab dia kena sibuk balik semula. Okey, kalau dia najis kat seluar, kemudian dia duduk kat sofa, adakah sofa dia najis? Adakah, minta maaf, tanyaan dia, adakah air yang keluar tu kena kat sofa? Kalau tak kena, sofa tu tak najis. Kalau dia memang membasahkan sofa dengan air yang keluar daripada kemaluan dia najis, barulah sofa tu najis. Bukan dengan sebab dia duduk je dah jadi najis automatik. Tak. Dia mesti ada najis yang mengenai. Kalau contoh dia dia duduk, memang air tu basah sampai ke punggung dia. Air tu air najis. Dia duduk di sofa. Air yang basah di punggung dia tadi kena kat sofa dan sofa tu basah dengan air najis, sofa tu menjadi najis. Tapi kalau tidak, kering, tidak, sofa tu tak menjadi najis. Baik, disunatkan wuduk sebelum mandi wajib apabila sudah wuduk. Dah 13 ni kita dah jawab tadi. Dah jawab dah. Okey, baik. Apa yang membatalkan mandi wajib? Hingus, dan boleh ke mandi wajib di laut? Membatalkan mandi wajib, ya. Baik. Yang membatalkan mandi wajib adalah apabila kita berhadas besar. Apabila kita keluar mani, batal lah mandi wajib kita. Kita mandi wajib kita mandi wajib balik. Kita bersama dengan tu yang 6 perkara tadi lah. Dia tak ada lah mandi batal mandi dia, tak ada. Dia ada sebab kena wajib mandi. Kalau dia dah mandi tu, dia dah kira dalam keadaan tidak ada hadas besar dah. Yang menyebabkan hadas besar ada 6 perkara yang kita dah sebutkan pada minggu yang lalu. Kena ulang balik. Dia kalau dah mandi, tak ada yang membatalkan mandi tu, kecuali benda-benda yang dilakukan itu menjadikan dia wajib balik mandi kerana dia ada hadas besar. Okey, itu kena faham. Dan bolehkah kita mandi wajib di laut? Boleh, kerana air laut termasuk daripada senarai 7 air mutlak. Kan saya dah sebutkan dulu awal-awal. Itu yang kita kata, kalau kita ikut rentetan program ni daripada awal, insya-Allah kita faham betul-betul. Ini insya-Allah, walaupun dia masin, tapi masinnya adalah masin yang daripada asal yang Allah cipta. Maka air laut itu air mutlak. Nabi mengatakan tahuru ma'uhu wa hillu maitatuh. Dia air laut ni Nabi kata suci dan mensucikan, dan bangkai yang ada dalam tu adalah halal, iaitu ikan, kan? Itu adalah halal untuk dimakan. Jadi boleh kita mandi, mana tu benarlah laut, dia mandi wajib. Ratakan seluruh air laut tu ke seluruh badan, maka sahlah mandi wajib kita. Air shower paling terbaik kalau menyapu air di tengkuk semasa berwuduk itu sunnah. Mohon penjelasan Habib. Baik. Imam Al-Ghazali menyenaraikan salah satu daripada sunnah berwuduk itu adalah menyapu ke tengkuk. Itu pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun Al-Imam An-Nawawi, dia menyatakan ianya tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi ada dua pendapat. Satu yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi kebanyakan daripada ashab Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah menyapu tengkuk. Tidak sunnah menyapu tengkuk, tetapi kalau kita nak melakukannya boleh sahaja, kerana dia sekadar menyapu, tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Maknanya kalau setelah kita dah basuh telinga ni, kita ambil, basahkan je, sapu je. Kalau kita nak melakukannya, tetapi kalau tak melakukannya tidak menjadi masalah.
Kalau paip air macam tu tuan, kalau kita nak mandi junub tak guna air tadahan, boleh tak? Kalau kalau pakai paip air MCM tu tuan, kalau kita nak mandi, apa tu? Tak faham ya? Kalau kita nak mandi junub tak guna air tadahan, boleh tak? Nak guna air apa? Yang penting air mutlak lah. Tak kira lah air apa pun nama dia, air paip, air apa, tapi airnya air mutlak, suci dan mensucikan, maka boleh kita untuk digunakan air tersebut untuk mandi. Adakah air shower paling terbaik bila mandi wajib? Dari mengelak sebarang perkara tak sengaja ya Habib. Yang paling penting adalah apa yang kita mudah dan selesa untuk kita pastikan kita dapat sempurna di dalam melakukan mandi. Kalau kita rasa dengan shower itu lebih memudahkan kita pun lebih dapat senang dan sebagainya, dan kemudahan itu Allah kurniakan kepada kita, maka kita gunakanlah kemudahan tersebut sebagai satu nikmat yang Allah berikan, dan pastikan dianya digunakan dengan sempurna. Maaf, ini soalan patut soal waktu episod wuduk. Ya, baik, tak apa, tak ada masalah. Apabila masuk air ke dalam hidung waktu berwuduk dan tahi hidung atau hingus terkeluar juga dan saya terpegang, adakah sah atau saya harus bermula dari berwuduk? Sebenarnya ketika mana kita masukkan air ke dalam hidung, itu masih lagi dalam sunnah-sunnah wuduk, belum lagi dalam rukun-rukun wuduk. Jadi sebenarnya kita masih dalam permulaan. Apabila kita masukkan dan kita hembus, keluar hingus, tahi hidung. Hingus dan tahi hidung ini dianya tidak najis. Kita kena faham, dia tak najis. Faham Maknanya contohlah, kita kata tiba-tiba kita ke solat, tiba-tiba keluar tahi hidung, letak sini, tangkut dekat kita punya ni. Kita solat, sah tak solat kita? Sah, sebab tahi hidung ni tak najis. Hingus juga tak najis. Tapi tak najis tapi tidak boleh makan. Kena beza pula. Ada orang tak najis boleh makan lah, janganlah. Kerana dia menjijikkan. Tapi dia tidak najis sehingga orang yang ada benda tu dia tidaklah membawa najis. Jadi kalau orang tu istinsyak, air hembus keluar, kena kat tangan dia, basuh je lah, tak ada masalah. Kemudian masyak lagi. Memanglah bagusnya juga sebenarnya kalau kita istinsyak untuk hilangkan kotoran dalam hidung kita, bagus. Sebab biasanya kita ni kalau solat, Allahu Akbar, yang paling mengganggu, antara mengganggu kita adalah hidung. Sebab apa? Sebab syaitan suruh gayut kat situ. Nanti kita gagatan. Jagi. Pergerakan kita dalam solat itu akan menjejaskan kualiti solat dan khusyuk dalam solat. So kalau kita bersihkan elok-elok, bahkan kalau keluar hingus, kalau keluar minta maaf tak hidung apa semua, bagus sebenarnya, bersih. Dengan bersih itu insya-Allah lebih selesa dan lebih baik. Jadi terpegang tahi hidung ke atau hingus tu tidak najis dan tidak apatah lagi membatalkan wuduk. Sebab sebenarnya membatalkan wuduk ada 4 tu. Kena ingat balik 4 perkara tu. Hatta kita minta maaf kalau kita terpegang najis pun. Najis kita pegang, kita dah wuduk, kita pegang najis, batal tak wuduk kita? Masuk tak dalam senarai 4 tu? Tak ada. Tak batal wuduk kita. Cuma kita kena basuh je tangan kita yang kena najis. Walaupun najis itu najis mughalladhah. Kita terpegang minta maaf, nasallallahu alaihi, najis anjing contohnya. Kan najis tu najis mughalladhah, kita kena basuh 7 basuhan. Bersihkan dulu najis dia, basuh 7 basuhan air, salah satu yang bercampur dengan tanah. Tapi wuduk kita tadi batal tak? Wuduk kita tidak batal dengan sebab menyentuh najis. Baik. Semasa mandi wajib, saya curahkan air ke tangan kanan. Lepas tu sisa air yang ada di tangan kanan tu saya ambil untuk sapu ke tangan kiri. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Sebab apa? Ini adalah basuhan di sebelah kanan kita. Jadi maknanya ini adalah merupakan basuhan untuk anggota tersebut, dan air yang kita gunakan pula untuk basuh sebelah sini dengan air yang ada di sebelah kanan akan menjadi air mustakmal. Tetapi kalau kita dah basuh sini, kemudian kita siram, kita ambil tangan ni, kita letak sini untuk sapu, walaupun air itu masih ada kat tangan kita, yalah basah, itu tak dikira mustakmal. Sebab air siraman ini yang dikira, bukannya air ini yang ditadah. Macam ni kita ambil, kita basuh, tadah air dekat sini, kita ambil, kita tak boleh, sebab air ni dah jadi mustakmal dah. Tapi kita gunakan air yang lain untuk kita tahu dan kita sapu, maka itu adalah tidak mustakmal. Itu beza dia. Kalau kita memang air ni kita basuh, kita ada takungan kat sini dan kita basuh pula takungan itu ke sebelah kiri, kita telah menggunakan air mustakmal, maka tak sah basuhan sebelah kiri itu. Nak kencing kena cangkung. Itulah yang saya pernah belajar dulu, betul. Memang kalau boleh, kalau kencing tu duduk. Tak kira lah mencangkung ke, duduk ke, tapi duduk yang sempurna. Saya dah tunjukkan contoh pada dulu.
Mandi wajib pakai pakaian atau telanjang, Habib? Allah, minta maaf ya. Baik. Mandi wajib tidak disyaratkan dalam keadaan macam mana pun. Yang penting yang wajib dia buat, rukunnya ada dua, dan yang wajib adalah pastikan dianya tidak dilihat oleh yang bukan mahram ataupun yang dilihat oleh orang lain. Minta maaf. Kerana kita ni memang disuruh untuk melindungi diri kita daripada dilihat oleh orang lain. Apatah lagi aurat kita. Jadi apabila kita mandi di dalam bilik mandi dan kita terlindung dari pelihatan orang lain, kita ada dua pilihan. Wa imma kita nak tak pakai pakaian sama sekali, atau diistilahkan dengan telanjang. Boleh? Hukumnya adalah harus. Yang kedua adalah dengan kita memakai kain basahan atau berpakaian. Dan itulah yang paling afdal, yang paling baik. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi tak pernah menanggalkan seluruh pakaian dia. Tak. Nabi akan ada pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, dan itu adalah merupakan sifat yang mulia dan juga satu yang mana ianya merupakan sifat malu yang sangat terpuji. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya kalau orang tak nampak, ada makhluk lain yang nampak. Apa makhluk yang tersembunyi ni? Malaikat, jin. Jadi bagus juga kalau kita gunakan satu yang melindungi, khususnya aurat kita lah. Kalau tidak pun semua aurat kita, aurat tadi minta maaf kemaluan-kemaluan kita tutup. Cuma ada pendapat mengatakan harus boleh tidak berpakaian dengan alasan lebih mudah, maka hukumnya harus. Jadi pilihan terpulang. Tapi yang pasti dianya tempat yang tertutup dan tidak dilihat dan mengaibkan diri apabila terlihat akan keadaan tersebut. Dalam berwuduk kita wajib mengikut tertib dalam berwuduk, tapi setelah selesai basuh muka, tangan ke siku, kepala, telinga, tetapi semasa ingin basuh kaki saya lap muka terlebih dahulu. Sebab muka ada air yang menyebabkan saya kurang selesa. Setelah saya lap itu baru saya basuh kaki. Adakah itu dibolehkan mengikut tertib wuduk? Boleh. Sebab niat kita sapu muka kita bukan kerana kita meniatkan itu adalah anggota wuduk yang berikutnya, tapi cuma untuk kita nak hilangkan ketidakselesaan. Boleh. Yang penting kita tahu tadi kita dah basuh muka, tangan, kepala, telinga, kemudian kita nak basuh kaki, tapi cuma kita nak lap sekejap baru kita nak basuh kaki, maka tidak menjejaskan tertib tersebut. Tetapi semasa lap muka itu masih dalam proses berwuduk, tidak menjejaskan. Sebab lap muka itu bukan niat adalah wuduk, tapi niatnya untuk lap supaya kita nak hilangkan ketidakselesaan. Baik. Sebagai satu tambahan untuk maklumat kita bersama, mandi, baik wuduk ataupun mandi, dia tidak disyaratkan muwalat berturut-turut. Maknanya kalau kita wuduk yang ni kemudian kita berhenti, nanti kita sambung kemudian, boleh. Termasuklah mandi. Kalau kita nak mandi, contoh kita malam nak mandi badan saja, mandi badan dulu boleh, besok sambung kepala, ataupun kita nak mandi kepala dulu malam tu, mandi kepala lap, tidur, besok kita mandi badan je, sambung daripada kepala kita, niat mandi wajib tu boleh, kerana dia tidak diwajibkan berturut-turut, tapi disunatkan untuk terus mandi selesai. Itu yang paling sempurna. Tapi boleh je kita separuh-separuh. Tapi yang penting semua anggota yang separuh itu memang menyempurnakan semua yang masih lagi berbaki. Yang kedua, sebagai ingatan musra, seorang yang dalam keadaan junub, makruh bagi dia untuk dia makan dan minum dan tidur dalam keadaan junub. Jadi kalau begitu saya nak kena mandilah. Ya, bagusnya mandi segera. Tapi kalau kita kata sejuk, nak tangguhkan sekejap, penat, tak larat, maka untuk mengangkat kemakruhan itu, maka berwuduklah. Jadi orang yang junub ni, kalau dia sekiranya dia nak makan, nak minum, sebelum dia sempat nak mandi, dia rasa lapar sangat, baik dia berwuduk terlebih dahulu, kemudian dia makan dan minum dan tidur, itu mengangkat kemakruhan. Ini untuk orang yang junub selain daripada haid dan nifas. Adapun orang haid dan nifas tak boleh wuduk. Dia tak boleh wuduk. Kalau dia wuduk, haram hukum dia. Sebab ini amru ta'abbudi, dia tak boleh buat. Kerana dilarang untuk orang yang haid dan nifas untuk berwuduk, kerana dia tak boleh berwuduk. Tapi orang yang maksudnya orang yang keluar mani, orang yang berhubungan suami isteri, ini kalau dia dah berhubungan, dah keluar mani contohnya, dia pun rasa tak mandi lagi, tapi dia nak makan, nak minum, nak tidur, sebaiknya dia berwuduk terlebih dahulu supaya
terangkatlah kemakruhannya, kerana orang yang junub ini kalau dia biarkan diri dia lama dan berjunub, malaikat rahmat lari daripada dia, dia tak ada bersama dia malaikat rahmat. Jadi jangan biarkan diri kita ni lama dalam keadaan janabah ni, kecuali orang yang haid dan nifas memang dia kena tunggu selesai lah. Tapi orang yang berhubungan kelamin ataupun orang yang keluar mandi ni, dia kena segera kalau boleh baik untuk dia bermandi wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih semua kerana perhatian hari ni. Ya Allah, panjang, minta maaf ambil masa tuan-tuan dan puan-puan, tapi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. InsyaAllah besok kita akan sambung perbahasan kita. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab tayammum, dan tayammum ini insyaAllah kita akan ada praktikal tayammum insyaAllah, tapi adakah esok ataupun nanti saya akan maklumkan. Cuma besok kita akan bahaskan apa itu tayammum, dan juga rukun-rukun dan juga syarat-syarat tayammum, bila seorang itu layak untuk bertayammum. Kita akan bahaskan esok insyaAllah. Jadi jemput, sharekan, ajak-ajak. Mudah-mudahan ajakan kita, share kita ni bermanfaat kepada orang lain dan mengalir ganjaran juga kepada kita. Man a'ana ala khairin kafa'ilih. Orang yang tolong orang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapat ganjaran yang sama. Mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kita dunia akhirat dan kefakihan dalam agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.